Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sebelum kita mulakan kelas, marilah sama-sama kita tanda tangan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okay, hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita untuk subjek fiqh. Okay, hari itu kita dah masuk berkenaan dengan konsep ibadah. Dari sudut pengertian dia, kita dah tahu apa itu ibadah. Jadi hari ini kita akan masuk kepada subtopik seterusnya, iaitu berkenaan dengan bahagian ibadah. Okey, kita ulang kaji sedikit pelajaran kita minggu lepas, iaitu berkenaan dengan pengertian ibadah. Okey, dari sudut bahasa, ibadah ialah menyembah. Dari sudut istilah, merendah diri, patuh dan taat dengan penuh keikhlasan hati dalam melaksanakan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangannya. Okey, maksudnya ibadah ini adalah apabila kita melaksanakan perintah Allah. Apa-apa yang Allah perintah, kita laksanakan, dan juga meninggalkan larangannya. Segala larangan Allah kita tinggalkan, maka itu pun dikira sebagai ibadah, dan kita laksanakan suruhan dan meninggalkan larangannya dengan penuh ketaatan dan keikhlasan hati. Jadi itu dimaksudkan dengan ibadah. Okey, kemudian kita tengok kepada bahagian ibadah. Okey, awak boleh rujuk muka surat 2. Okey, di sini ada dialog. Saya baca, awak dengar ya. Okey, 1.2 bahagian ibadah. Okey, yang pertama, Ustazah, berapakah bahagian ibadah? Okay, Ustazah dijawab, bahagian ibadah ada 2. Apakah bahagian-bahagian itu, Ustazah? Okay, ibadah khusus dan ibadah umum. Okay, jadi di sini kita dapat tahu yang bahagian ibadah ada 2 bahagian. Yang pertama, ibadah khusus dan juga ibadah umum. Okay, saya terangkan secara ringkas dan nanti kita akan masuk dengan lebih mendalam berkenaan dengan ibadah khusus dan juga ibadah umum. Jadi ibadah khusus ni adalah segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita laksanakannya. Okey, itu yang dimaksudkan dengan ibadah khusus. Contohnya macam solat, puasa, menunaikan zakat, menunaikan haji, itu termasuk dalam ibadah khusus. Okey, manakala ibadah umum ni pula adalah apa sahaja perbuatan kita ataupun percakapan kita yang Allah redha. Contohnya kita membantu ibu bapa, membantu guru, apa lagi, menjaga kebersihan, menolong kawan-kawan, beriadah, menjaga kebersihan, lagi bekerja. Apa-apa sahaja yang kita lakukan ataupun yang kita cakap dalam seharian. Okay, dalam kehidupan seharian. Itu yang dimaksudkan dengan ibadah umum. Iaitu apa-apa perkara dari sudut percakapan ataupun perbuatan kita seharian yang diredai oleh Allah. Okay? Itu yang dimaksudkan dengan ibadah umum. Okay, saya ulang balik. Bahagian ibadah ada 2 bahagian. Yang pertama, ibadah khusus. Contohnya macam puasa, solat, zakat, menunaikan haji. Okay, itu adalah ibadah khusus. Ibadah umum ni, contoh tadi, menjaga kebersihan, menghormati ibu bapa, menolong guru, ataupun menolong rakan, ataupun kita beriadah, itu termasuk dalam ibadah umum. Seterusnya awak boleh buka muka surat 3. Di sini ada dalil galakan beribadah. Okay, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-An'am ayat 162 sampai ayat 163. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Okey. Maksudnya ialah katakanlah sesungguhnya sembahyangku, ibadahku,
Hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah dalil ataupun bukti yang menunjukkan bahawa ataupun berkenaan dengan galakkan untuk beribadah. Jadi segala yang kita lakukan seperti sembahyang, kehidupan kita yang kita lakukan dan kehidupan kita semuanya semuanya berkaitan dengan Allah Subhanahu Taala. Okey, untuk tugas hari ini saya nak awak buat latihan dalam buku aktiviti tahun 1 muka surat 6. Okey. Saya baca dulu arahan dia, iaitu sambungkan tulisan putus-putus dan tulis semula. Okey, di sini diceritakan ataupun kita belajar untuk menulis berkenaan dengan bahagian ibadah, iaitu bahagian ibadah ada dua seperti yang saya terangkan tadi. Yang pertama ibadah khusus, yang kedua ibadah umum. Jadi awak sambung tulisan putus-putus ni, kemudian awak tulis balik di ruangan di bawah yang disediakan. Okey, kemudian di sini ada juga gambar. Kalau boleh awak warnakan lepas awak sambung tulisan putus-putus ni dan awak tulis balik tulisannya, kemudian awak boleh warnakan. Okey, ibadah khusus contohnya macam solat, dia bagi kat sini gambar solat. Okey, ibadah umum contohnya membaca doa ketika melihat cermin. Okey, jadi awak sambungkan tulisan ni kemudian tulis balik. Okey, itu saja kelas kita untuk hari ini. Sekiranya ada apa-apa yang tidak jelas, awak boleh hubungi saya. Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.